Okay, so sekarang ni kita minggu yang ke-10. So awak tinggal 4 minggu saja sesi PNP kita ni, 4 minggu saja. So jadual penilaian alternatif dah keluar kan? Dah bagi tak? Saya rasa PA kita orang dah bagi. So kalau tak silap saya, hari tu saya tengok dalam 23.1 kot, kalau tak silap. Saya tengok sepintas lalu saja. So kalau tak silap saya pada 23 pagi, Ahad pagi rasanya. Tak ada, habis dah kalender. Tak ada kalender. Okay, so kita tinggal PMP tinggal 4 minggu saja lagi. So apa ni, awak punya assessment tinggal quiz 2, test 2 dan juga EOC lah. So EOC sepatutnya hantar hari ini So tadi saya tengok baru 4 kumpulan. So yang lain saya tak tahu, tapi due date-nya hari ini lah. Okay, kemudian ada lab So kita akan ada lab 4. Ada 4 lab, so akan buat report 4. So tak banyak dah. So sikit saja lagi sebelum habis. Untuk cover awak punya markah ni lah. Markah exam. Markah PKK kan. So quiz 1, quiz 2. Quiz 2 akan dilaksanakan pada Rabu minggu depan. Berapa bulan secara online, 15 hari bulan 15 hari bulan 12, 20, 21 jam 8 malam lah. Macam biasalah. Okay, so ini quiz 2 So yang akan masuk pada quiz 2 adalah chapter 5. Chapter 5. Chapter 5 ni ada rectilinear, ada free fall, ada apa lagi, different ataupun integration, dan satu lagi ada linear angular motion tu. So study lah. Saya tak tahu mana yang masuk. Okay, tak pasti lagi mana yang masuk. Sebab orang lain yang buat soalan, saya pun tak tengok lagi soalan. Quiz ke Puan? Ya, quiz. Okay, Satu soalan saja. Satu soalan saja. Tapi tak tahu mana yang masuk. Okay, so itu untuk quiz 2. So harap maklum lah. Saya dah bagi tahu awal ni, tolong study lah. Snap sikit. Okay, so saya dah maklum awal seminggu. So kena study lah. Okay, so mohon bersedia. Okay, so hari Isnin tu saya tinggalkan awak dengan beberapa soalan exercise. Yang ni pun tadi saya tengok baru ada 2 orang sahaja yang submit. Yang lain tu tak tahu gimana. Okay, so saya minta submit. Dan yang dah submit hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang sahaja. Yang lain tu tak tahulah. Terpulang lah. Tak buat, tak dapat lah. So ilmu ni kalau tak buat, tak dapat lah. Kalau awak sekadar nak tonton, nak tengok, lepas tu rasa boleh jawab quiz, tanya kawan-kawan, terpulang. Okay. So minggu lepas, Isnin hari tu saya tinggalkan awak dengan exercise yang ni nombor 1 kalau tak silap. Betul tak? Siapa yang buat tu tahulah. Tak buat tak tahu lah. Okay, so saya just nak discuss yang ni. Lepas tu saya nak masuk friction sikit kalau sempat. Okay. So untuk soalan yang ni adalah soalan work and energy. Okay, work done. So work done ni maksudnya work done sama dengan F darab S. Okay. So ini adalah force, ini adalah distance lah, jarak.
So distance ni adalah distance yang mendata lah. Yang macam ni. Arah macam ni lah. Pasti X. Okay. So kita tak ambil distance yang menegak lah. Kita ambil distance yang mendata. Okay. So untuk soalan exercise yang ni dia beri. Kecil sikit. Okay. Exercise nombor 1. Saya suruh buat exercise nombor 1. A child pull a toy 2 meter. So jarak yang diberi distance 2 meter. Across the floor by a string. Okay, dia tarik pakai tali. Okay, contohlah. Saya kisah. Okay, contoh ni toy. So ada seorang budak. Dia tarik. Jarak 2 meter. Applying force of constant magnitude 0.8 Newton. So dia bagi daya adalah 0.8 lah. During the first meter, okay kat sini tapi dia cakap during the first meter, meter yang pertama, the string is parallel to the floor. Okay, masa ni saya tengok tadi ramai yang salah lah untuk soalan yang ni. Okay, so meter yang pertama, first meter, dia cakap tali parallel. So parallel tu maksudnya, apa maksud parallel? Parallel. Melintang. Okay, so selari dengan lantai. So ini maksud dia lah. Okay, daya ni selari dengan lantai pada jarak 1 meter yang pertama. So sini 1 meter. So F diberi 0.8 Newton. Okay, during the second meter, meter yang kedua, the string makes an angle of 30 degree with the horizontal direction. Okay, so maksudnya awak punya tali tu, budak ni punya tali untuk meter yang kedua, dia naik pula. Okay, dia tarik ke atas, force 0.8 Newton, sudut 30 darjah lah sebab dia bagi 30 degree. So jarak, ini 1 meter lah. 1 meter jugalah sebab ini meter yang kedua. So bila 1 tambah 1 dapat 2 meter. Sini total lah, dia bagi total 2 meter. Okay, kemudian dia tanya, what is the total work done by the child on the toy? Okay, so berapa jumlah kerja yang dilakukan oleh budak ni lah. Okay, so untuk first meter, kita guna rumus yang sama lah. Work done, work 1 sama dengan F darab S. Okay, so ini standard rumus lah. Okay, so force 0.8 darab 1, so awak akan dapat 0.8 joule. So untuk work yang pertama. Okay, so untuk work yang kedua, sebabkan yang ni force ni dia ke atas. Okay, tapi kita nak work yang ni, work pada paksi X. So kat sini awak kena buat F cos theta darab S. Okay, so kena ada F cos theta lah. Sebab kat sini daya dia naik ke atas 30 darjah. Okay, so 0.8 cos 30 darab 1. Okay, ini adalah work yang kedua lah. Okay, hasil kerja dia yang kedua. Okay, cuba tekan sikit kalkulator. 0.8 cos 30 dapat berapa? So work total kita akan tambah work 1 tambah work 2. 0.8 tambah, berapa dapat? Cuba kira. 0.69. 0.69. Ya. 0.69 saja tak ada lagi. Joule lah. 693 joule. Okey. Joule. Okey, so kena tambah lah. Work 1 yang pertama, work yang kedua tu kena tambahkan. So 0.693. So akhir sekali awak akan dapat jumlah total 1.49 joule. Okey. So ini jawapan untuk yang pertama lah.
Okay, yang berdua nanti buat sendirilah, tak bincang lah. Okay, so ini untuk work. Okay, force darab dengan distance. Okay, yang ni lah. Dah tunjuk lah, ni lah formula dia ni. Work darab dengan distance. Yang ni pun work. Yang ni yang dia cakap cos 30 tu. Okay, kena same direction lah. Okay, so kalau tak same direction, kita kena buat dia cos ataupun sin lah. Okay, ada soalan tak untuk yang pertama? Saya semua hari ni. Ada soalan? Untuk work, ada soalan tak? Ada buat. Boleh tak ada So ini untuk work. Okay, seterusnya saya nak pergi pada exercise. Yang ni tak silap saya nombor 2 kot. Itu tak nombor 2. Okay, so rasa ni saya suruh buat nombor 2. Okay, so untuk yang ni kita masuk kepada kinetic energy. Segala maksud tu kena hafal lah. So untuk chapter ni kebanyakan dia akan tanya lah apa itu potential energy, apa itu work, apa itu kinetic energy. So kena hafal lah conservation energy tu macam mana. So itu antara soalan yang familiar keluar teori untuk bab 6 ni lah. Okay, so kinetic energy kita ada setengah MV kuasa 2. Okay, so kalau benda yang bergerak kita ada work net sama dengan setengah MV kuasa 2. Yang 2 ni tolak dengan yang 1 lah. Mana 2 yang ikut. Jadi yang kedua tolak yang 1 lah. So untuk dapatkan dia punya total work net lah. So kinetic energy setengah MV kuasa 2. M ni adalah mass. V adalah velocity lah. Okay. So work done adalah equal to the kinetic energy lah. Siapa sharing ni? Saya ke sharing ni? Nampak tak skrin saya? Saya tak nampak. Nampak. Abid Naufal tengah sharing ke ni? Sebab rasa macam samping. Berubah ni. Okay. So seterusnya work net adalah sama dengan kinetic energy Work net ni maksudnya total work done lah. Okay, berapa work done tu lah. Okay, so untuk soalan nombor 2 dia cakap 0.324 kg. A truck glider move linearly with an initial speed of 1.37 meter per second. So mass dia bagi 0.324 kg. So ini initial speed adalah V1 lah. Okay. In order to increase the speed of the mass. Okay, dalam keadaan dia nak naikkan mass. So work done adalah, dia bagi work net adalah 7.31 joule. What is the final speed of the glider? Okay, so dia suruh cari berapa nilai V lah. Okay, so kita guna saja rumus work net yang atas ni. Work net ni. Okay, so work net sama dengan setengah. Work net sama dengan setengah MV2 kuasa 2 tolak setengah MV1 kuasa 2. Okey. Ataupun awak boleh ringkaskan lah. Jadi saya nak senang kira. Okey, so saya akan guna setengah MV2 kuasa 2 tolak V1 kuasa 2 lah. Ni pun sama juga. Okey, saya tarik. Sebab mass dia sama, so saya tarik je lah mass tu keluar. Okey, sebab mass dia sama. So work net dia dah bagi 7.31 joule
sama dengan setengah M 0.324. Okey, diberi M 0.324. Kemudian V2 tak tahu, kena cari kuasa 2 tolak V1 1.37 kuasa 2. Okey, so ini sahaja. Okey, kemudian awak kena selesaikanlah. So macam mana nak selesaikan? Nak mudah. So saya selesaikan 7.31. Ni kena bahagilah. Okey, yang ni kena bahagi. Dia bahagi total. Setengah. Okey, so 2 boleh naik ke atas lah. Okey, 2 naik atas. 0.324. Boleh turun ke bawah. So tinggal V2 kuasa 2 tolak 1.37 kuasa 2. Okey, cuba kirakan dapat berapa tu? 2 darab 7.31 bagi 0.324. Cuba kirakan dapat apa? Dua 45.12. bagi 45.123. So 45.123 sama dengan V. Yang ni kita transfer terus lah. Okay. So yang ni boleh transfer terus. Okay. So tambah 1.37 kuasa 2 sama dengan V2 punca kuasa. Okay. Punca kuasa tu sebab kat sini kuasa 2 kan. So berapa dapat yang last sekali? Tambah 1.37 kuasa 2. Cuba kira dapat berapa V2? $6.856. Okay, so awak akan dapat 6.85. Okay, so untuk yang soalan ni biasanya direct sajalah. Kalau awak faham soalan boleh jawab lah. Okay, so untuk kinetik dengan kinematik ni awak kena hafal rumus, lepas tu faham soalan lah. Okay, so untuk kinetic energy ada soalan tak? Ada soalan tak untuk kinetic energy? Sebelum saya masuk kepada potential energy. Yang puan garis tu kena bagi semua 1/2 bagi dengan 7.310. Ya, sepatutnya kena bagi semua. Tapi yang ni saya transfer je. Okay, sebab saya tak nak bahagi. Bila bahagi nanti dia jadi complicated. So saya pindahkan ke sebelah lah. Pindah sebelah dia akan jadi darab lah kat situ. Oh. Okay, boleh? Okay. Boleh. Sebab jangan, kalau boleh yang boleh mudahkan tu kita mudahkan lah. Sebab kalau awak bahagi ni satu-satu dia akan jadi complicated ni. Sebab ada B2 kuasa 2 ni pun semua kena bahagi. Jadi kita pindahkan sebelah lah. Biar dia mudah sikit lah. Boleh, yang lain boleh. Nurin boleh Nurin, ada tak Nurin? Tak respon Nurin. Ada. Ada. Okay. So boleh So kalau tak ada masalah kita pergi kepada potential energy. Okay. Potential energy ni pula. Okay. So potential energy adalah cakap apa? Position within a force field. Okay. So untuk potential energy kita punya rumus kita ada mgh. Okay. So mass, gravity, height lah. Okay, vertical height. Okay, vertical height yang ni. Okay. Kalau tadi work done, kita nak yang horizontal distance. Okay, so untuk potential energy kita akan guna vertical height ni lah. Okay, yang tegak. Okay, height yang tegak.
So, spring when incomplete. Okay. So, selain daripada kita ada MGH ni, kalau melibatkan kes yang ada spring, kita akan guna rumus ni lah. Setengah KX kuasa 2. Okay. Di mana K adalah dia punya perkali bagi spring tu lah. Okay. So, biasanya soalan akan bagilah perkali spring atau dia suruh cari. Okay. So, untuk yang ni, yang ni yang mana saya suruh buat? Saya tak ingat lah. Nombor 3 Ada tak yang buat? Ada yang tulis tak? Saya suruh buat yang mana yang ni? Nombor 3 puan. Nombor 3 kan? Okay. So untuk ini yang nombor 3. Okay, dia bagi 0.32 kg coffee mug rest on a tabletop of 0.74 meter above the floor. Okay, so kita lukiskan dia. Naik atas 0.74. Okay, dia punya height lah. Yang ni height dia lah. Height. Okay, kemudian dia bagi berat mug tu kosong. Kat atas ni ada mug. M sama dengan 0.302 kg. Okay, lagi. What is the potential energy of the mug with respect to the floor? Okay, so yang ni dia direct je lah. Dia suruh cari berapa nilai mug punya potential energy. Okay, so kita masukkan sahaja rumus. So untuk A, PE sama dengan MGH. So M kita ada 0.302 darab G gravity 9.81 darab 0.74. Okay, cuba darab apa-apa. Yang 192. Berapa? Kuat sikit tak dengar. 2.192. So 2.192 unit dia joule jugalah. Okay. So untuk B, what is its potential energy with respect to a countertop 1.1 meter above the floor? Okay, dia tambah. Okay, jarak yang ni 1.1 meter. Tapi dia cakap what is potential energy with respect to a countertop. Okay, yang ni countertop ni maksudnya dia nak potential energy dengan jarak yang ni lah. Okay, so untuk kes yang ni awak kena tolak lah. Okay, 1.1 kena tolak dengan 0.74. So awak akan dapat height yang kedua ni adalah 0.36. Okay, so sekarang ni kita nak cari bila berapa potential energy bila jarak dia dengan 0.36. Okay, so yang B PE 2 sama dengan MGH 2 lah. Sebab dia cakap countertop. Countertop ni maksudnya daripada top yang ni sehingga top yang ni. Berapa potential energy. Okay, so M dia bagi 0.302 darab 9.81 darab 0.36. Cuba kira berapa dapat? $1.066. Okay, so akan dapat 1.066. Okay, joule. Okay, so ini untuk potential energy lah. Lepas tu saya nak tunjuk satu lagi untuk ni nombor 2 ni. Sebab dia nombor 2 ni spring. Okay, bila melibatkan spring awak kena guna setengah KX kuasa 2. Okay, sebab dia spring saya tunjuk sikit lah. Spring compressed by 0.8
meter store. Okay, so yang ni dia bagi potential energy. PE kita ada 150 joule. Okay, kemudian jarak X yang ni lah, compress. Okay, X 0.08. Okay, dia suruh cari berapa nilai spring constant K. Okay, so bila spring constant kena cari, so kita guna PE spring sama dengan setengah KX kuasa 2. So PE spring dia bagi 150 setengah, K tak tahu, K kena cari, darab dengan 0.08 kuasa 2. Nampak? Okay, so dekat sini kuasa 2. Jadi boleh selesaikan. So boleh selesaikan, awak tekan kalkulator. Okay, so awak akan dapat K sama dengan ini sama jugalah 150 darab 2. Yang ni pindah sebelah 0.08 pindah sebelah akan jadi bahagi. So 0.08 kuasa 2. Saya kira dapat K berapa? Empat 6, 8, 5. 46 8, 7, 5. 5. Okay, so dekat sini awak akan dapat 46,875 Newton meter lah. Okay, so unit untuk K adalah Newton meter. Okay, so ataupun kalau nak ringkaskan, tak ringkas pun tak apa. So macam ni So kalau melibatkan spring kena guna rumus spring lah. Kalau tak libatkan spring, awak gunakan rumus biasa mgh. Okay, mass, gravity dan dengan height lah. Okay, so ada soalan tak untuk potential energy? Tak ada. Okay, clear Yang ni mudah je kan? Yang ni awak biasa saya dah dulu ni. Saya refresh balik saja. Okay, seterusnya kita pergi kepada conservation of energy. Okay, so untuk conservation of energy ni, yang ni tolong hafal lah. Okay, so yang ni soalan familiar, sangat-sangat familiar yang akan keluar. Dia akan tanya apa maksud prinsipal ni dan juga example. Biasanya dia akan minta dua benda lah. Okay, dia akan minta maksud conservation of energy. Kemudian dia akan minta contoh satu yang menunjukkan conservation of energy lah. So bila minta dua-dua ni kena bagi dua-dua lah. Okay, kalau bagi satu saja dia akan dapat markah untuk maksud je lah. Okay, so untuk example tak dapat markah. Okay, ni saya tak explain. Itu dah bagi video. So untuk yang ni saya, yang ni saya suruh buat nombor apa? Kau main cakap. Nombor 1. Puan main cakap je itu. Lepas tu saya tak ingat. Okay, so untuk nombor 1 ni, dia cakap telur fall from nest at height 3.08. Okay. What speed will it have when it is on 0.5 meter from the ground? Okay, so bila melibatkan conservation of energy ni, dia melibatkan dua-dua daya dia akan melibatkan potential energy dengan kinetic energy. Okay, dua-dua ada. Semua tak tahulah, kita kena tengok situasi sama ada potential energy kosong ke, kinetic energy kosong ke, itu bergantung kepada soalan lah. Okay, saya tunjuk yang nombor 1 ni. So, ada pokok, saya lukis sikit. Ada telur lah, ni dekat sarang tadi. Okay, jarak antara pokok ni dengan tanah, jarak dia adalah 3.08 meter. Okay, lagi cakap, tu je dia bagi. Speed, okay, dia tanya berapa speed bila jarak antara sarang tu, telur tu
Telur yang jatuh kan ke sarang. Okey, telur ni dia jatuh ke bawah. Okey. Sampai kat sini. Ni contohlah. Jarak kat sini 0.5 meter. Okey, dia tanya berapa nilai V. Berapa nilai V kat situ? Okey, bila telur tu sampai kat sini, berapa nilai V kat situ? Okey. Tarik nafas. Tidur saya sumbat. Sesema pula. So, bila dekat sini, kita kena tengok kat mana berlaku kinetic energy dan dekat mana berlaku potential energy. Cari sikit. Okay, so bila dia ada dekat sarang ni, dekat atas, bila dalam keadaan ke atas ni, saya letak di nombor 1 lah. Okay, so kat sini akan berlaku potential energy sahajalah. Okay, sebab dia tak ada pergerakan. Okay, so dia punya kinetic energy sama dengan kosong lah. Okay, dia on the way, dia tak turun. Dia masih lagi di sini, dia tak ada velocity, V dia sama dengan kosong. Okay, sebab tu dia punya kinetic energy dia adalah kosong. Bila dalam keadaan dia situasi yang kedua, okay, dia di tengah-tengah. Okay, bila dia di tengah-tengah, confirm dia ada kinetic energy. Okay, sebab dia nak turun ke bawah. So, dia punya kinetic energy akan ada nilai lah. Sama dengan berapa tu dia carilah. Okay, so satu lagi, dia akan ada potential energy juga. Okay, sebab apa kena ada potential energy? Sebab tadi rumus untuk cari potential energy kita guna MGH. Okay, so kat sini kita ada jarak dia 0.5 meter. So jadi kena kira lah. Kena ambil kira lah dia punya jarak. Lepas tu dia akan ada potential energy lah. Okay, satu lagi, yang ni saya explain saja. So bila dalam keadaan yang ketiga, okay, dekat sini kita ada PE tambah KE juga. Okay. Cuma bila di sini, bila dekat ground ni, dia punya height dia akan jadi kosong. Okay. Bila height dia kosong, kita punya potential energy akan jadi kosong lah. Tinggal ada kinetic energy sahaja. Okay. So saya terang ni, tolong take note lah. Okay. Sebab dalam soalan kadang-kadang dia bagi bentuk yang lain. Tapi maksud dia sama. Okay. Kena tengok dekat mana berlaku potential energy dengan kat mana berlaku kinetic energy. Okay, so conservation energy cakap jumlah daya pada 1 sama dengan jumlah daya dekat 2, sama juga jumlah daya dekat 3. Okay, so yang ni dia punya total energy sama. Total energy dekat 1 sama dengan 2, sama dengan 3. Okay, so persamaan ni kita akan guna untuk selesaikan masalah yang ni lah. Okay, tadi dekat yang pertama kita ada kinetic energy 1 tambah potential energy 1 sama dengan kinetic energy 2 tambah potential energy 2. Okay, kalau nak saya guna yang 3 pun boleh. Okay, tapi saya nak guna yang 2 ni je lah. 1 dan 2 sahaja. Okay, cuma dekat sini kinetic energy kosong. Okay, dekat sini 1 ni kosong. Sebab tak ada velocity. Dia masih lagi tidak bergerak. Okay. Kalau dekat 2 ni, dua-dua kena ada lah. Sebab dia di tengah-tengah. So dekat sini, kita boleh masukkan rumus. Okay. PE, potential energy sama dengan MGH. Kinetic energy setengah MV kuasa 2. Potential energy sama dengan MGH2 lah saya letak. Okay. So dekat sini tidak diberi, soalan ni dia tak bagi nilai M. Okay, nilai mass dia tak bagi. Okay, bila nilai mass dia tak bagi, kita boleh potong sebab dia adalah jatuh benda yang sama lah. Telur yang jatuh. So mass dia sama, so kita boleh potong M. So saya potong lah M tu. Okay, so tinggal sekarang GH1 sama dengan setengah V2 tambah GH2. Okay, G 9.81 darab
Had yang pertama, ini had yang pertama 3.08 sama dengan setengah. V tak bagi, kena cari, tambah 9.81 darab. Had yang kedua, ni had yang kedua lah. 0.5 tu 0.5. Okay. So awak boleh selesaikan dan akhir sekali awak akan dapat nilai V. Okay, cuba darab 9.81 darab dengan 3.08. Dapat berapa kelas? Selesaikan satu-satu. Bolok nanti kan salah. 9.81 darab 3.08. 30.2148. Okay. 30.214 dah kot Okay. Setengah V kuasa 2. 9.81 darab 0.5 dapat berapa? Pak 0.905. 4.905. Okay, so daripada sini kita kena selesaikan lah. Okay, so 30.214. Ini pindah sebelah jadi tolak. 4.905. Tutup kurungan. Sebab saya nak naikkan yang 2 ni, so darab dengan 2. So sama dengan V2. V kuasa 2. Cek kira dapat berapa? 30.214 tolak 4.905 darab 2 dapat berapa? Lima 0.108. So awak akan dapat V sama dengan, yang ni saya pindah punca kuasa 5 berapa tadi? 0 50.918. 618. Okay, so punca kuasa. Akhir sekali punca kuasa dapat berapa? Tujuh poin satu. Okay, 7.11 meter per second. Okay, selesai. Okay, barulah dapat jawapan akhir. Okay, ada soalan tak untuk solution bagi conservation of energy ni? Aduh, ada soalan? Hasha boleh tak Hasha? Ada Hasha? Boleh? So yang lain boleh? Ada soalan tak? Semua gangguan. Gangguan. Banyak juga kes COVID kawan-kawan awak ni. So semua orang dekat mana ni? Kat rumah ke apa? Dah balik kampung ke apa? Semua dah dekat kampung? Kat rumah. Nasib baik dah balik lah. Banyak juga kes COVID kawan-kawan awak ni. Okay, so seterusnya. Selesai conservation of energy. So lepas ni kita ada apa? Impulse and momentum. Pernah dengar kan impulse dan momentum ni kan? Apa maksud momentum? Tahu kan? So saya proceed kepada exercise je lah. Okay, so yang ni saya suruh buat dua-dua ke saya? 1 dan 2. So impulse ni, momentum ni kita ada 2 jenis. Elastic collision dengan inelastic collision lah. So pelanggaran elastik maksudnya bila dilanggar dia berpisah. Okay, momentum tu dilanggar lepas tu dia berpisah lah, dia ke belakang lah, ataupun ayat mudahnya dia berpisah lah. Okay,
Dan jenis yang kedua kita ada inelastic collision. Okay, stick together. So maksudnya bila dia langgar dia melekat. Dia terseret sama-sama. Okay, so body tu akan bercantum lah. Itu maksudnya inelastic collision lah. Okay, so perbezaan dekat sini. So awak kena tentukan betul-betul yang mana satu nak guna. Sebab kita ada dua jenis ni kan, elastik dengan inelastik. Okey, beza dia dekat pengiraan yang belakang. Okey, so kalau awak salah pilih, salah guna rumus, salah lah. Habislah salah. Okey, so untuk elastik, sebab dia berpisah, so dia akan ada mass yang lain-lain dan velocity yang lain-lain lah. Okey, kalau untuk inelastik, kita ada mass 1 tambah mass 2. So dia akan pergi pada halaju yang sama lah. Dua-dua akan ada halaju yang sama sebab dia melekat dua-dua. Okay, so ini beza dia. Okay, so awak kena tahulah nak guna yang mana. Okay, so saya pergi kepada exercise nombor 1. So exercise nombor 1, the diagram below shows two object A of mass 3 kg. Okay, kat sini dia bagi A mass dia adalah 3 kg. B mass dia 2 kg. Okay, which are about to collide. Collide ni maksudnya nak langgar. There are no external force acting during the collision. After the collision, A and B stick together. Ini stick together. Dan ayat dia tak semestinya akan guna stick together lah. Kadang-kadang bahasa orang dia guna lain-lain. Okay, so awak kena faham lah. Betul-betul dia stick together ataupun dia inelastic lah. So dia suruh cari calculate the velocity of the object after collision. Okay, selepas pelanggaran. Okay, so bila melibatkan stick together, kita akan guna rumus inelastic ni. Stick together. Okay, so inelastic M1 V1 tambah M2 V2. Saya kecilkan sikit. Okay, so kita akan guna M1 tambah M1 V1. M1 V1 tambah M2 V2 tambah sama dengan M1 tambah M2 darab V prime. Okay, kita letak koma sikit atas tu sebab nak bezakan antara before dengan after lah. So dekat sini kita tahu dia punya U ni V lah ni masuk U ni. So M1 3 darab untuk halaju awak kena tengok dia punya arrow. Okay, so kalau arrow ke kanan dia positif. Okay, kalau arrow ke belakang macam yang B ni dia adalah negatif lah. Masa pengiraan kena letak negatif. Okay, kesilapan yang selalu student buat dia terlupa nak letak negatif. So pastikan awak tak tinggal dia punya negatif, tengok arrow. So 3 darab dengan 4 M2 kita ada 2 kg. 2 darab dengan negatif 2.5. Okay, kenapa negatif? Sebab dia ke belakang. Kemudian M1 kita ada 3. Kemudian M2 ada 2 tambah 2 V prime. Okay. Cuba totalkan je ni. Dapat apa? 3 darab 4 tambah 2 darab negatif 2.5. Cuba kira. Cuba kira 3 darab 4 tambah 2 darab negatif 2.5 dapat berapa kelas? 7. 7 Yes. Okay. 7 bahagi 3 tambah 2 5. So 7 bahagi 5. 7 bahagi 5 dapat berapa?
1.4 1.4 meter per. Okey, selesai. Okey, so ini yang nombor 1. Selesailah sebab dia nak V prime saja. So untuk yang nombor 2, 1200 kg car travelling 27 meter per second crash into the rear of so kat sini dia cakap ni mass 1 V1 crash into the rear, dia terlanggar belakang buntut truck. Okay, truck. So yang ni M2 moving in the same direction. Okay, so yang ni same direction So bila sebut same direction, so maksudnya dia ke depan sama-sama lah. Arrow dia tak ke belakang macam ni. So maksudnya V dia akan positif dua-dua. Okay, so yang ni V2. Okay, so immediately after the collision, the car is moving at 20 meter per second. Okay, car tu V1 prime, dia bergerak 20 meter per second. How fast was the truck moving immediately after the collision? So kat sini dia suruh cari berapa selepas pelanggaran laju truck tu. Okay, so maksudnya kat sini dia bukan dia inelastik lah. Okay, so bila inelastik kita akan guna rumus inelastik. Okay, so guna rumus inelastik. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 prime tambah M2 V2 prime. So M1 kita ada 1200 darab 27. M2 kita ada 9000 darab 22. Same direction, jadi tak perlu negatif. Sama dengan cukup. M1 1200 darab 20 selepas pelanggaran tambah M2 9000 darab V2 prime. Okay, so yang ni awak boleh selesaikan lah. Okay, yang ni boleh selesaikan, boleh tekan kalkulator sendiri. Ni pindah sebelah jadi tolak. Okay, 1200 darab 27 tambah 9000 darab 22 tolak 1200 darab 20. Bahagi 9000. Okay, so cuba tekan kalkulator dapat berapa akhir sekali V prime awak. Dapat tak 22.9? Okay, dapat apa? 22.9 dapat tak? Hello? 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 Dapat pun 22.93. Okay, so awak akan dapat 22.93 meter per second. Okay, selesai untuk momentum. Okay, ada apa-apa soalan untuk momentum? Ada soalan sebelum saya pergi kepada impulse lah. Saya nak tunjuk satu saja contoh untuk impulse. Ada soalan tak? Tak ada. Senyap je. Ada ke tak ada?
Hello? Wan. Hello? Ada tak ada? Tak ada Okey, tak ada kita masuk kepada impulse. Impulse ni tak banyak pun. So yang ni kita direct guna rumus je. Okey, rumus impulse yang ni lah F darab T, kemudian MV tolak MU. So ini impulse lah. Change in momentum. Okey, perubahan momentum pada sesuatu objek kita namakan dia sebagai impulse lah. Okay, so exercise yang ni kita ada satu saja. A Crockett mallet deliver an impulse of 8.83 Newton. So yang ni dia bagi impulse awak 8.83 to a 0.44 kg Crockett ball initial at rest. So initial at rest, so maksudnya dia pada mula-mula at rest, so V atau V0 ataupun U dia, kalau kat sini dia guna rumus U. So saya guna U lah. Okay. U sama dengan kosong. What is speed of the ball immediately after being struck? Okay. So berapa nilai V? Berapa speed akhir dia bila dia dipukul tu lah. Okay. So ini guna rumus saja. So impulse sama dengan MV tolak MU. So, berapa tadi impulse? 8.83 sama dengan 0.44. Yang ni kosong U kita kosong. So, boleh tolak terus lah, buang terus. So, V. So, dapat V sama dengan 8.8 sorry 8.83 bahagi 0.44. So, akan dapat V sama dengan berapa? Sekarang kalkulator dapat berapa? Dapat tak 20.1. Kalau ikut jawapan dia 20.1. Sebaik tak face to face kan? Kita tak boleh kelas lah saya. 20. Berapa? 20 poin? 1. Okey. Okey, selesai. Selesai dah ni. Selain daripada kinetik yang tadi tu, okey, kita ada satu lagi subtopik yang memang selalu masuk. Kita ada friction lah. Okey, saya tunjuk sikit. Mana nota friction? So, nota friction ni awak boleh download di CDOS. Kalau yang belum download, boleh download di CDOS. Sebab ni saya kurang sihat, so saya tak bersadang untuk masuk friction. Boleh kan? Kita biar awal sikit kan? So, friction ni saya akan cover minggu depan lah. Minggu depan dan minggu seterusnya lah. Okay. So, untuk hari ni rasa tak ada apa dah. Ke nak sambung friction? So saya rasa hari kita masuk minggu depan lah. Okay. So untuk friction ni boleh download nota dekat CDOS. Okay. Nanti download nota di CDOS. Okay, untuk friction. So saya akan masuk pada Isnin minggu depan lah. Cuma reminder quiz quiz 2 ni minggu depan. Okay. So tolong study. Okay. Dan reminder juga kepada siapa yang belum hantar, yang masih belum hantar EOC, tolong hantarlah. Okay, so yang masih belum hantar EOC, tolong hantar awak punya end of chapter. Okay, so end of chapter setakat ni baru ada 4 orang sahaja yang hantar. Okay, bukan 4 orang, 4 group. Okay, saya suruh buat by group. Dan yang ada pada saya adalah 4 orang je. 4 group saja, yang lain tu tak ada.
So dalam ni yang masuk dalam saya punya online kelas ni 18 orang saja. Yang lain pergi mana ni? Ya Allah. Saya snap sikit untuk attendance. Mana lagi kawan awak ni? Hilang dah. Tak bangun. So saya take note lah ni. Kalau tak saya malas nak cari sangat pun attendance ni. Tapi kalau dah teruk sangat ni saya kena cakna lah. Okay. So, kelas online kan mungkin ada kekangan. Tapi kalau ramai sangat tak masuk ni susah sikit lah. So itu saja 18 orang saja yang ada dalam kelas. Yang lain tak tahu pergi mana. Okey, ada apa soalan tak sebelum saya habiskan kelas kita? Dan saya lepaskan awak untuk siapkan EOC tu. Sebab baru ada 4 kumpulan. Sepatutnya ada 28 bagi 2. Sepatutnya ada 14 kumpulan. Okey, ada 10 lagi grup yang tak hantar end of chapter. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada beres Tak ada. Okey, Wan. kalau tak ada sekian saja untuk hari ni. Kita jumpa lagi minggu depan hari Isnin. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Wan. Terima kasih Wan. Thank you, Puan.